Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح لنا أبواب العلوم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا علما وارزقنا فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ففوق كل ذي علم عليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita memanjat kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memanjangkan kehidupan kita, umur kita. Alhamdulillah, sehingga ke saat ini kita masih lagi dapat mengecapi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini kita telah pun hampir kepada Ramadan, lebih kurang 10 hari ataupun 11 hari lagi kita akan sama-sama menempuh bulan Ramadan, iaitu satu bulan yang sangat diberkati, sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disediakan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pagi ini kita akan sambung lagi perbincangan yang daripada kitab Fiqhus Shalah yang biasa saya bawa di surau ini. Insyaallah pada pagi ini kita akan masuk ke surat 91 bagi yang ada kitab, iaitu pada tajuk masih lagi tajuk berkaitan dengan wudu. Tajuk berkaitan dengan wudu. Walaupun dia ni fiqh berkaitan dengan solat ni kita semua sudah tahu. Kita semua sudah tahu, dah belajar benda ni daripada kecil lagi. Tapi walau bagaimanapun, oleh kerana solat ini merupakan suatu perkara yang amat penting, maka perlulah kita ulang-ulangkan supaya kita tidak lupa, dan mentajdid, akan berbaharuikan lagi. Kita sentiasa berbaharui dan kita upgrade solat kita supaya kita dapat upgrade, dan kita dapat menambah nilaikan lagi solat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tajuk solat ini memanglah satu tajuk yang perlu kita kena ambil berat dan setiap masa, kerana dia adalah merupakan imaduddin, tiang kepada agama dan rukun Islam yang terpenting di antara rukun-rukun Islam tadi. Insya-Allah pagi ini kita akan masuk pada tajuk sunat wudu. Itu dia. Cuma pada pagi ni, kuliah subuh ni di sini ni saya tak biasa lagi. Pagi ni baru saya datang kuliah subuh. Jadi itulah nak tahu timing dia tu. Sekarang 6.51, jadi lebih kurang 7.30. Okey, insya-Allah. Okey. Pagi ini insya-Allah kita akan berbicarakan tentang sunat wudu, sunat wudu. Baru ni kita telah bicarakan tentang fardu wudu. Dan di dalam fardu wudu yang kita bincang baru ini, bermula daripada niatnya, kemudian basuh muka, basuh dua tangan hingga kedua siku, menyapu kepala, basuh dua kaki setangan dan tertib. Semua tadi di antara itu, dalam wudu tadi dia ada pula perkara-perkara sunat. Perkara-perkara sunat ni nak menambahkan lagi pahala kepada kita supaya kita dapat pahala lebih. Jangan kita anggap sunat ni sunat
sahaja, sunat je, jangan kata macam tu. Tak boleh kita memperlekehkan benda-benda sunat ini. Nah, kita kena ambil berat juga dalam soal sunat-sunat ini, kerana dia boleh memberi tambahan kepada pahala kita, dapat elang lebih kita di situ. Okey, sunat-sunat wuduk. Pertamanya, semasa kita nak berwuduk itu, ingat, pertamanya disunatkan kita menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Jadi justru itu, eloklah kalau tempat ambil wuduk itu kalau boleh, di-adjust, di masjid surau tu, halakanlah ke arah kiblat. Tapi kalau tak boleh, tak ada tempat cara nak buat tu, nak buat macam mana? Jadi kita ni kena pergi cari apabila kita nak ambil wuduk. Carilah tempat yang boleh kita ambil wuduk tadi, kita menghala ke kiblat. Kiblat. Oh, kata payah sebab paip sebelah sana nak ada kiblat macam mana? Ambil guna gayung lah pula. Guna gayung. Kalau kita nak ambil kelebihan menghadap kiblat tadi, maka kita paksalah air tu letak dalam gayung, kemudian kita menghadap ke arah kiblat untuk kita nak ambil wuduk tadi. Itulah caranya. Kalau kita nak dapat pahala lebih, maka kita kena ikhtiarlah, ikhtiar sendiri. Tapi kalau kebetulan pilih tadi atau paip tadi dah kita menghadap kiblat, alhamdulillah lah, tak payahlah kita berikhtiar. Itu kalau kita nak dapat pahala sunat, dapat pahala sunat. Yang keduanya dia kata di sini sederhana. Sederhana yakni tidak boros dalam penggunaan air. Air ni kita boleh kena ejah sendiri. Ejah sendiri. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ambil wuduk. Ambil wuduk tak banyak, lebih kurang air itu adalah satu gayung ataupun satu, orang kata nak kata satu cupak tu kemungkinan kurang daripada satu cupak ataupun lebih daripada satu cupak. Tapi nak bagi tahunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ambil wuduk jimat air. Lebih kurang air itu adalah satu cupak. Lebih kurang itulah air yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengambil wuduk. Maknanya jimat air tadi. Jadi kita dalam soal penggunaan air ini, maka kita tengok kepada keadaan lah. Sebab itulah kalau kita nak guna gayung, kemungkinan lebih kurang satu gayung ataupun dua gayung begitulah. Mengikut keadaan kita, kira sederhana lah dalam kita mengambil wuduk. Kalau kita guna cebok tu. Tetapi kalau kita guna pilih, kita boleh ejah sendiri. Macam manakah nak jadikan air itu, macam manakah kita guna air tadi, kita tidak boros ataupun tidak membazir di dalam kita menggunakan air. Jadi kita ejah sendirilah, pandai-pandailah ejah. Itu dia, kalau buka kuat tu keluar air, kena cepat sikit. Kalau buka tu air tu slow, tak laju, pandailah kita ejah supaya air tadi dipanggilnya. Kalau orang istilah orang tengok, tu dah sederhana tu, tak membazir dah tu. Kalau ambil air setakat itu. Mungkin kita dengan negara Arab tu berbeza. Zaman dahulu di padang pasir air susah dan sebagainya. Kita sekarang ni air senang. Tetapi air senang pun kadang-kadang butuh air. Apabila butuh air susah juga. Walaupun air senang. Itu dia. Jadi keduanya ialah kena sederhana di dalam penggunaan air. Maknanya jangan boros, jangan membazir di dalam penggunaan air, maka dapat pahala. Dapat pahala, tak rugi. Itu dia. Usaha kita tadi tak rugi. Itu dia. Yang ketiga ialah membaca basmalah di permulaan hendak berwuduk. Mula kita nak berwuduk, kita kata mula-mula kita basuh tangan dah, nak ambil sunat juga tu basuh tangan tu. Basuh tangan kita saja tu, maka di situlah kita mula membaca
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bacaan Bismillahirrahmanirrahim ini di dalam apa jua, perkara-perkara hak baik, hak kita nak lakukan, hak kita nak buat, maka disunatkan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in dzi balin lam yabda bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Tiap-tiap sesuatu perkara dzi balin yang berfaedah, setiap sesuatu perkara yang berfaedah, yang baik, lam yabda bihi bi Bismillahirrahmanirrahim, sekiranya tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka putus. Putus apa? Putus rahmat ataupun putus keberkatannya. Maknanya kurang berkat. Kurang berkat. Kalau kita mulakan dengan bismillah, maka ada keberkatannya. Keberkatannya. Maka di dalam mengambil wudu ini, kalau kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka ada keberkatannya dan kita akan mendapat pahala sunat. Kalau tak mula, sah wudu, tak ada masalah, tak baca bismillah pun. Tapi kalau baca bismillah tu dapat pahala. Mudah je baca bismillah. Bukannya payah. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia. Baca bismillah. Cuma kita duk baca, sentiasa baca bismillah tadi. Janganlah kita ni hari-hari duk baca begitu saja. Kena menghayatilah pula. Duduk saja, tengok makna dia, tengok pengertian dia, tengok maksud dia. Mula-mula tengok makna saja. Oh, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihan ni. Apa tu tengok pula kenapa disebut dengan nama Allah. Dengan, apabila sebut dengan ni maknanya dengan kekuasaan Allah. Dengan rezeki Allah. Dengan anggota-anggota yang diberikan oleh Allah aku bekerja. Semuanya dengan. Sebab Allah tu bismillah, dengan nama Allah. Nama Allah tadi Asmaul Husna. Dialah yang memberi rezeki. Dengan nama Allah yang memberi rezeki, aku mencari rezeki, maka luaskanlah rezeki aku. Soalan macam itulah. Dengan nama Allah yang sifatnya Maha Pengampun, maka aku nak memulakan doa aku ni, ampunilah segala dosa-dosa aku. Dengan maknanya dengan Allah, dengan kekuasaan Allah, dengan apa? Di atas asma-Allah tu, nama-nama Allah tu, sifat-sifat Allah tadi yang mempunyai sifat-sifat itulah merupakan apa dia ni, itulah diri Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana itulah sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala beserta dengan zat dia terus. Begitu. Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama dia, maka itulah dia. Itulah dia. Bukan sebab kita ni ada nama Muhammad. Comel nama dah, elok namanya, tapi tak serupa. Perangai kadang-kadang tak serupa dengan nama. Nama Hasan. Oh, Hasan, comel Hasan. Tapi tak serupa dengan nama. Tapi Allah SWT ni zat dia dengan sifat dia tu dah sinonim semuanya. Berarti kita bismillah dengan nama Allah. Nama Allah Al-Qadiru semua sekali tadi. Jadi kita kena menghayatilah dengan bismillah tadi. Sebab dengan, apabila sebut dengan, saya kata apa-apa pun dengan. Kalau tidak dengan dia, maka tak jadi. Contohnya lah, kita kata kita nak makan, maka kita guna nak angkat makanan itu guna dengan tangan. Kalau tak ada dengan tangan, ada dengan sudu, macam-macam dengan. Maka kalau tak guna dia tadi, tak sapa makan di mulut tadi. Dengan tadi. Tapi tadilah kita ni apabila kita berakidah, kita telah mengakui bahawa kita ini merupakan hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, maka begitulah keadaan kita memperakui bahawa segala-galanya adalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kekuasaan Allah, bukan dengan kekuasaan kita. Jadi setiap kita nak mula, kita bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekurang-kurangnya dia kata, kalau tak nak sebut Ar-Rahmanir-Rahim pun, sekurang-kurangnya bismillah. Tak apa dah, bismillah sekurang-kurangnya dengan nama Allah. Mana kita buat satu dengan pertolongan Allah, dengan gerak Allah. Dan yang paling sempurnanya ialah bismillahirrahmanirrahim. Itu hak sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Andainya dia kata terlupa membaca basmalah,
Ya, itu dia. Kita tak biasa baca, tiba-tiba dengar. Nah, kita dengar hari ni memberi peringatan kepada kita. Oh, bismillah ni penting. Kita pun ambil wudu. Tiba-tiba kita terlupa sebab benda tak biasa. Nah, kadang-kadang terlupa. Pada permulaannya kita terlupa. Nah, pada permulaan nak ambil wudu tadi, sedangkan belum lagi sertai berwudu, kita masih lagi dalam keadaan berwudu. Dia kata ni, maka bacalah basmalah itu ketika teringat tadi. Masa teringat tu, contohnya nak dengar, nah, basuh tangan. Kita pun bismillahirrahmanirrahim. Sebab masa tu baru kita teringat. Maka nah, kita boleh seolah-olah kita qada balik. Nah, bismillah kita mula-mula tadi. Dia akan bagi balik elang tu tak apa. Nah, dapat balik pahala. Tu dia. Inilah pemurahnya. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita hamba ini. Hamba dia. Nah, apabila kita ni ikut apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bacaannya adalah seperti berikut tadilah. Bacaannya adalah seperti berikut. Ada itu pula bacaan dia, cara bacaan dia ialah bismillahi awwalihi wa akhirih. Bismillahi awwaluhu wa akhirih. Awwalahu wa akhirahu. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Maknanya dengan nama Allah awalnya dan akhirnya. Itu kita baca. Tapi kalau tak pandai nak baca, nak bismillah awwalahu wa akhiruhu, bacalah bismillahirrahmanirrahim pun tak apa. Baca bismillahirrahmanirrahim pun tak apa. Dengan nama Allah di permulaan dan di akhirnya. Okey, menurut mazhab Hambali, membaca basmalah adalah wajib. Ni mazhab Hambali pula. Kita ni alhamdulillah mazhab Syafi'i. Maka sunatlah. Maka sesiapa yang bermazhab dengan mazhab Hambali, maka wajib kena baca bismillahirrahmanirrahim. Sekiranya dia kata bagi sesiapa yang teringat, wajib bagi sesiapa yang teringat menurut mazhab Hambali, teringat terus baca basmalah, sebab baca basmalah itu adalah wajib. Tetapi bagi yang terlupa sah wuduknya. Tapi kalau terlupa sah juga wuduk, tak sebab dia wajib. Dia kalau wajib ni, dia tak termasuk, kalau tak termasuk dalam rukun, maka dia kalau kita tinggal bagi mazhab Hambali berdosa lah. Mana haram. Tapi tidak membatalkan wudu. Sebab rukun wudu tu tetap dah 6 tadi. Begitu. Dia ada hak wajib, ada hak fardu. Fardu tu mesti, tak dapat tidak. Okey. Kemudian selepas membaca basmalah, sunat pula membaca alhamdulillahi alal islami wa ni'matihi. Alhamdulillahillazi ja'alal ma'a tahuran wal islamu nura. Ini kalau nak tambah lagi. Tambah lagi. Dengan apa dia ni lafaz ini, maka ditambah lagilah pahala kepada kita. Jadi kita baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alal islam wa ni'matihi. Segala puji bagi Allah kerana menjadikan aku ni seorang Islam. Alal Islam, aku ni duduk dekat seorang Islam, wa ni'matihi, dan nikmat-nikmat, dan mengecapi nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahillazi, segala puji bagi Allah, allazi ja'alal ma, yang telah menjadikan air tahura, bersih, suci. Air tadi air tadi suci, dan telah menyucikan aku daripada najis dan juga daripada hadas. Wal islam nura, dan telah menjadikan Islam bagi aku nuran, sebagai cahaya petunjuk bagi aku. Itu dia. Maknanya kita baca selepas daripada baca bismillahirrahmanirrahim. Imam Al-Ghazali telah menambah lagi dengan doa ini. Tambah sikit lagi. Ini Imam Ghazali kata tambah lagi. Supaya mendapat pahala lebih. Supaya mendapat pahala lebih. Ini bagi orang-orang yang rasa nak tambahlah. Kalau dah tak rasa tak nak tambah bismillahirrahmanirrahim tadi pun sudah memadai. Tapi kalau nak lagi, nak pahala lagi, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ini
doa ini adalah doa yang termaktub di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 97 hingga 98. Ini doa daripada Al-Quran. Apabila doa ini adalah merupakan doa daripada Al-Quran, maka doa ini adalah doa yang mustajab, mana kelah dia, peringkat dia adalah peringkat tinggi, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di segi makbul, mustajab dia tu berada di peringkat yang lebih atas. Kalau sekiranya doa-doa itu adalah daripada Al-Quran. Sebab tu kalau kita baca Quran, kita perhati, kalau ada doa-doa dalam Al-Quran itu, kita kena ambil berat. Ambil berat. Macam dalam dalam Amanar Rasul apa semua, Rabbana la tu'akhidna in nasina. Itulah doa-doa yang ada dalam Al-Quran yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Khitab daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri ajar kita supaya kita berdoa dengan doa tersebut. Itu dia. Maka kita kena ambil berat, insya-Allah. Untuk mendapat keberkatan tadi. Jadi maknanya, wahai Tuhanku, aku berlindung denganmu dari bisikan godaan syaitan, dan aku berlindung lagi denganmu, wahai Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku. Jadi baca 3 perkara. 3 tadi. Pertamanya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi 'alal Islam wa ni'matihi. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura wal islamu nura. Kemudian, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Jadi dapat pahala lah situ, pahala besar lah. Sebab banyak yang kita baca di situ. Itu kalaulah kita rasa nak pahala banyak sikit. Itu dia. Kita fikirlah sendiri. Jadi kita ni pun tak banyak dah, dosa banyak, pahala sikit. Maka eloklah kita amal. Itu dia amal. Bukalah dia ada dia ni cari risalah kecil berkaitan dengan wuduk. Risalah kecil berkaitan dengan rukun solat, dia ada risalah-risalah kecil. Maka dia risalah kecil itulah banyak ada pahala-pahala lebih untuk kita ambil ketika mana kita berwuduk. Kata wuduk je, wuduk sekejap je, tapi banyak sebenarnya dalam wuduk tu sendiri. Dah banyak dah pahala, peluang-peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita untuk kita mengutip pahala-pahalanya. Maka kalau sekiranya dalam bulan Ramadan, maka berlipat-lipat ganda lagi lah pahala diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Yang keempat, berdoa bagi anggota wudu. Setiap anggota wudu itu ada doa-doanya. Jadi ada doa-doanya. InsyaAllah kalau kita tengok dalam buku-buku, saya kata tadilah, risalah-risalah kecil, maka adalah setiap anggota wudu tadi ada doa-doa yang telah yang telah diajar oleh para ulama kita. Itu dia. Itu yang keempat. Kita pergi pula yang kelima, membasuh 2 tapak tangan hingga pergelangan tangan. Bila? Sebelum kita berkumur. Maknanya lepas Bismillahirrahmanirrahim kita baca tadi, maka disunatkan kita basuh tangan. Jangan basuh sekat ni saja. Setakat ni kita basuh sehingga pergelangan tangan. Basuh tadi sehingga pergelangan tangan. Jangan basuh situ saja. Hingga pergelangan tangan. Itu dia. Apa dia ni yang diberitahu di sini. Sambil membaca doa ini, Allahumma inni as'ukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Bahasa Malaysia kitanya ialah, ya Allah, aku bermohon kepadamu mendapat keuntungan dan keberkatan, dan aku berlindung denganmu daripada kecelakaan dan kebinasaan. Itu doa di dalam bahasa Melayu kitanya. Jadi kalau tak dapat dalam bahasa Arab, maka bacalah dalam bahasa Melayu. Baca dalam bahasa Melayu. Senang. Tadi. Ataupun doa lain lagi, iaitu satu lagi doa, Allahumma hfaz yadi mimma asika kulluha. Ya Allah, ya Tuhanku, jagakanlah tangan aku ni daripada maksiat kamu. Daripada maksiat-maksiat yang berkaitan dengan tangan. Maka jauhkanlah ya Allah daripada diriku
Nah, daripada tangan aku ni melakukan maksiat-maksiat yang berkaitan dengan tangan. Tangan. Jadi basuh tangan. Tak baca yang doa dalam bahasa Arab pun, bacalah dalam bahasa Melayu kita. Mudah. Dah basuh tangan, basuh tangan tadi kan. Dah niat bismillah. Ya Allah ya Tuhanku. Dah lindungilah tangan aku ni daripada perkara-perkara maksiat. Beres. Nah, boleh. Itu dia baca dalam bahasa Malaysia. Itu dia. Okey, sunat lagi yang keenam, bersugi. Sambil-sambil berkomor kita bersugi. Nah, kalau ada kayu sugi, gunakanlah kayu sugi. Nah, sikit-sikit macam tu. Tapi kalaulah kita kalau kat rumah kita, ambillah buah gigi tu. Kalau tak tahu ubat pun tak apa. Masa kita nak berkomor tu kita gosok lagi gitu supaya kalau ada makanan-makanan yang lekat di situ, apa-apa yang kita makan, maklumlah daripada satu solat ke satu solat tu lama renggan masa tu. Banyak benda-benda, kadang-kadang kalau duduk kat rumah saya saja pun banyak benda yang mengunyah tu. Dalam rumah tu macam-macam, makanan kering lah, benda tu benda ni ambil duk mengunyah. Sambil-sambil tengok TV duk mengunyah makan. Jadi kadang-kadang tu dia banyak terlekat di celah-celah gigi kita tadi. Jadi eloklah kita bersugi. Maknanya cucikan dulu. Kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala ni. Biarlah mulut kita tu sekurang-kurangnya bau tu bau sedap sikit cuci bersih mulut kita tadi. Jadi kita bersugi. Tu dia. Dan ketika mana kita bersugi tadi, kita bacalah. Kita baca doa. Doanya ialah kalau dalam bahasa Malaysia mudah, ya Allah ya Tuhanku, putihkanlah dengan gigiku, perkukuhkanlah dengannya gusiku, tetapkanlah dengannya anak tekakku, dan berkatkanlah padanya untukku, wahai Allah yang Maha Mengasihani. Itu doa dia. Okey, yang ketujuh. Benda-benda kita tahu semua dah ni, insya-Allah. Berkomor-komor. Berkomor-komor, kita berkomor. Dan doanya kita boleh juga berdoa situ, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadik. Itu doanya. Doa ni famous lah. Masa kita sembahyang pun kita kalau lepas sembahyang maka digalakkan kita juga baca doa ni. Jadi masa kita berkomor tadi, lepas berkomor tu kita baca doa ni. Ya Allah ya Tuhanku, a'inni, tolonglah aku. Minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala ala zikrika. Aku mohon pertolongan ya Allah daripadamu supaya aku ni apa dia? Untuk aku ni, supaya aku ni sentiasa mengingatimu. Ala zikrika wa syukrika, dan juga supaya aku ni sentiasa bersyukur kepada kamu di atas nikmat-nikmat yang telah kamu berikan. Wa husni ibadik. Wa husni ibadik, dan juga elok ibadat aku dengan kamu. Supaya kita ni elok ibadat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bermula daripada luarnya. Ibadat kita dari segi luarnya pun cantik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalaman kita pun, batin kita pun cantik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Taala ibadat kita. Tak ada riak, tak ada ujub, tak ada takabbur, ikhlas. Itu yang kita duk minta ni, doa ni sebenarnya. Kita minta tolong Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni adalah merupakan insan yang lemah. Lemah kita ni. Tu hati kita ni kalau buat elok sikit, kalau baca elok sikit, mulalah datang dalam hati tadi. Ada rasa ujub. Kadang-kadang mari rasa riak. Riak ni nak menunjuk. Tu memang begitu. Kita kalau kita tidak latih, biasanya akan datang benda tu. Sebab apa? Sebab kita ni ingat kita ni adalah merupakan hamba-hamba yang lemah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pengampun. Maha Pengampun, dan Dia juga Maha Penyayang, Maha Mengasihani. Jadi kita mohon dengan Dia. Kita kena sentiasa, jangan kita rasa
Dah kita ni hebat dah, aku dah ulama dah, aku dah banyak buat ibadat semua sekali. Tak apa dah. Dah okey dah aku ni. Nak dengan Allah, jangan macam tu. Kita kena menghambakan diri kita, rendah diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala jadi kita ni orang yang sentiasa ingat kepada Dia, orang yang sentiasa bersyukur kepada Dia, dan kita minta Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala jadi ibadat kita ini adalah ibadat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya ialah yang ke-8. Yang ke-8, menyeduk ataupun menghisap air ke dalam hidung. Sebaik-baiknya sampai ke rongga hidung, kemudian menghembusnya keluarlah air tadi daripada hidung tadi. Tu dia. Cara ni semua dah tahu dah. Tak apa. Cumanya di sana ada doa. Ada doa kalau kita nak berdoa, selepas hisap ini kita berdoa lah. Kalau bahasa Arabnya, Allahumma aujidli raihatal jannah wa anta anni radin. Ya Allah, dapatlah kiranya aku mencium bauan syurga dengan hidung aku ni. Sedangkan engkau redha terhadapku. Minta tu dah. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah hidung aku ni, ya Allah, supaya dia di akhirat nanti dapat aku mencium bau-bau syurga. Itu dia. Dan engkau redhalah terhadapku. Itu je. Itu doanya dalam bahasa Melayu. Maknanya lain-lain doa pun sebenarnya boleh kita doa asalkan ianya berkaitan dengan hidung. Jauhkanlah ya Allah hidung aku ni mencium perkara-perkara yang tidak baik. Itu pun doa juga. Maknanya masa kita doa itu kita minta doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kebaikan hidung kita. Nak minta kesihatan pun boleh, ya Allah ya aku, dah sihatkanlah hidung aku ni. Jangan jadi aku ni sentiasa sesema. Daripada hindarkan daripada penyakit-penyakit yang datang daripada udara. Itu dia. Yang penyakit melalui hidung kita ni. Kita minta doa macam tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apa, sebab kita digalakkan untuk banyak berdoa memohon kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Ni doa-doa yang dicadangkan oleh para ulama. Para ulama dicadangkan doa. Kita doa tak apa. Mengikut kemampuan kita. Itu dia. Supaya kita mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang ke-9. Yang ke-9-nya ialah antara sunat kita dalam kita mengambil wuduk ialah menggosok-gosokkan anggota wuduk. Perlu diketahui bahawa menggosok-gosok anggota wuduk adalah fardu dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki jadi fardu, wajib kena gosok. Sebab itulah ada setengah ulama kita dia kata kena gosok, basuh, dia kata. Jangan bawa lalu air begitu saja, dia kata. Kena gosok. Supaya kalau sekiranya ada kotoran, ada apa dia ni najis kita cuci awal lagi. Kalau ada kotoran, maka dia akan tanggalkan, hilanglah kotorannya, hilanglah apa dia minyak ke apa semua sekali, peluh kita tu, maka hilang dengan cara kita menggosok tadi. Maka bagi mazhab Maliki dia kata kotoran tu wajib dibersihkan. Dia kata yang ada di apa dia ni di apa ni anggota wuduk kita tadi. Sebab itulah mazhab Maliki dia fardu, mana wajib. Tetapi alhamdulillah mazhab Syafi'i kita memadai, dia kata kalau sekiranya anggota itu telah tak ada najis dah, apabila dah tak ada najis, memadai dengan melalukan air sahaja pun dah memadai. Tetapi sunat kita gosok. Kita gosok tempat kita dan anggota-anggota wuduk kita tadi semasa kita membasuhnya, hatta kaki sekalipun. Kita itu dapat pahala sunat di dalam mazhab Syafi'i kita. Jadi kalau mengikut ulama-ulama Syafi'i yang orang kata yang ambil berat terhadap perkara ini untuk meraihkan mazhab Maliki, nak meraihkan mazhab Maliki, maka mereka mengambil berat di dalam soal menggosok anggota-anggota wuduk tadi. Kenapa? Walaupun Syafi'i kata sunat, tetapi ada mazhab yang mengatakan wajib, fardu. Maka kita meraihkan mazhab lain tu pun
telah menjadi satu satu pahala kepada kita. Kita meraihkan mazhab Maliki tadi. Jadi masa kita ambil wudu tu kita gosoklah anggota-anggota kita tadi. Yang ke-10-nya, banyak dia sebenarnya ni. Tapi tak apalah, kita sambung. Tak habis pagi ni. Yang ke-10-nya ialah berturut-turut mualat membasuh anggota wudu tadi. Jangan berhenti-berhenti lama. Jadinya lepas satu anggota terus satu anggota. Maksudnya hendaklah membasuh anggota kedua sebelum kering basuhan anggota pertama, dan begitulah seterusnya. Yang dikatakan mualat itu adalah fardu wudu dalam mazhab Maliki dan Hambali, menjadi fardu wudu juga. Di dalam mazhab kita adalah sunat. Itu dia. Benda ini juga supaya kita faham. Supaya kita faham. Apabila dikatakan dalam mazhab Maliki wajib kena mualat. Begitu juga dalam gosok tadi. Maka di sana kita tahu perbezaan dalam mazhab. Jadi kita tahu dah mazhab kita wajib kena gosok. Tapi dalam mazhab lain, dalam mazhab kita sunat, dalam mazhab lain wajib. Itu dia. Jadi kalau kita tengok mazhab lain buat begitu, nak gosok, maka kita jangan pertikailah. Kalau dia kata kadang-kadang tu dia akan tegur kita. Dia tegur kita, kenapa kamu tak gosok? Ada juga. Kita boleh beritahu lah. Aku belajar dalam kitab aku, mazhab aku tidak wajib gosok. Tapi mazhab kamu Hambali wajib gosok. Kamu kena gosok. Itu dia. Jadi di situ kita tahu. Jadi tidaklah jadi bergaduh. Tidaklah kita jadi bergaduh ataupun bertelingkah di antara kita. Apabila kita tahu. Dulu kemungkinan tempat kita ni, kalau lebih-lebih lagi di kampung lah, kalau mari datang seorang orang asing pun terkejut dah. Ada orang asing datang, orang Iran mari jual Quran, kita tengok terkejut dah kita. Sebab jarang jumpa. Tapi sekarang ramai dah datang. Kadang-kadang dia tu macam rakyat kita dah. Maka di sana kemungkinan akan berlaku tadi. Permasalahan tadi akan berlaku, bertembung dengan kita. Kita bimbang, tak takut kita jadi bertelingkah dalam masalah-masalah mazhab tadi. Jadi apabila diberitahu dalam kitab macam ini, maka faham. Jadi apabila faham, tidaklah kita ni nak bergaduh ataupun bertelingkah dengan mazhab lain, sebab dia tahu, kita tahu ni daripada Bangladesh, ini daripada India. Banyak mai kerja-kerja di restoran-restoran India, dia ambil wudu. Tengok itu cara dia. Jadi kita pun tidaklah datang was-was di dalam hati kita. Itu dia. Sebab apa? Sebab dalam soal mazhab ni, kalau sah dari segi dalam mazhab dia sah, maka kalau beriman, maka sah dalam mazhab kita. Sah kita ikut. Tak ada masalah. Ikut imam tu. Okey, yang ke-11, meniga-nigakan basuhan dan sapuan. Itu dah tahu dah. Maknanya setiap basuhan kita itu biarlah 3 kali. Yang pertama tu hak fardu, biar kata. Kemudian yang ketiga, yang kedua itu adalah hak sunat. Jadi hak sunat tu kita tak gosok pun tak apa, dah lalu air begitu saja, 1, 2. Untuk jadi 3 dengan hak pertama. Itu dia. Yang ke-12, melebihkan sedikit had atau kawasan basuhan ataupun sapuan anggota daripada batasan fardu. Kita lebihkan sikit. Itu mudahnya. Apabila kita basuh tu, kita lebih sikit kan, maka confirmlah tempat yang kita basuh tu, hak fardu tu, confirmlah dia akan rata. Jadi tidaklah duduk bergaduh. Ni kata lagi ni. Ni kata tak boleh hakak lagi. Kita air banyak, tak macam masalah. Kita basuh biar melintahi hak dia tadi. Maka apa dia tadi, ratalah semua sekali. Begitu kan tangan. Kita basuh biar sampai sini. Bila sampai sini dah, sah dah, rata habislah sampai daripada hak dia. Jadi disunatkan dalam mazhab kita supaya melebihkan hak sapuan anggota tadi daripada hak-hak dia. Okey, yang ke-14, menyelati janggut yang tebal. Ini kalau orang yang ada janggut tebal. Sesiapa yang ada janggut tebal, maka dia kena selati janggut dia.
Tapi kalau janggut nipis, biar sampai air. Maknanya dah kena gosok biar basah habis janggut tadi sampai air ke sini. Ke apa dia ni tempat-tempat tumbuh janggut tadi. Kalau orang yang janggut tebal lah. Nah, alhamdulillah saya rasa kita ni kebanyakannya kita orang Melayu ni janggut ni nipis. Yang tebal tu biasanya ialah orang asing macam Bangladesh. Itu dia orang India biasanya janggut mereka janggut tebal, orang Arab dan sebagainya. Jadi kita kemungkinan kuranglah masalah ni. Ada pun janggut yang nipis yang kelihatan warna kulit di bawahnya maka wajib diselati. Kita janggut nipis ni kita selati janggut ni. Wajib bukannya sunat. Hak janggut tebal sunat menyelati janggut tadi. Janggut tebal. Ada pun yang janggut nipis, yang nampak maka wajib selati supaya air sampai kepada tempat permulaan apa dia ni, permulaan tumbuh janggut tadi. Yang ke-15 mendahulukan basuh anggota kanan daripada anggota kiri. Anggota kita tangan kanan basuh dahulu, kemudian tangan kiri. Begitulah yang lain pun. Kaki pun kaki kanan dulu, kemudian kaki kiri. Hak mana ada anggota dua tu lah. Telinga pun begitu juga. Hak sunat walaupun basuh telinga itu sunat. Ada pun yang tidak ada anggota dua macam muka tu tak apalah, kita mulakan daripada atas hingga ke bawah. Itu dia. Okey, yang ke-16 membaca doa ini semasa membasuh tangan. Allahumma a'tini kitabi biyami wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berkatilah, berikanlah akan daku kitab suratan amalanku dengan tangan kanan dan hisapkanlah amalanku dengan hisap yang mudah. Tu ya, masa kita basuh tangan tadi kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya berikanlah ya Allah suratan amalan aku di akhirat nanti dengan tangan kanan. Mana beri sebelah tangan kanan di Allah supaya kita ambil dengan tangan kanan dan mudahkanlah hisapku di akhirat nanti. Ni masa kita basuh tangan hingga pergelangan tangan. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Doa. Tidak rugi doa ini. Kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan doa kita insya-Allah. Yang ke-17 membaca doa ini semasa membasuh tangan kiri begitu juga, iaitu mohon Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan daripada diberinya kepada kita suratan melalui tangan kiri dan juga sebelah belakang. Minta tu je. Minta doa. Niat dalam hati pun tak apa, kita berdoa tadi. Dengan mulut pun tak apa. Ataupun dengan hati kita. Kita berdoa minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Yang 18 menyelati anak-anak jari tangan. Ke-19 menggerak-gerakkan akan cincin yang dipakai. Kalau ada cincin, gerakkan cincin tadi supaya air masuk rata. Tapi kalau kita tak gerak-gerakkan pun tak jadi masalah, tetapi disunatkan kita gerak-gerakkan cincin tadi. 20 menyapu semua kepala. Kita menyapukan semua kepala. Yang kepala tu sebenarnya disunatkan kepada kita basuh sikit sahaja di depan sahaja. Sekurang-kurangnya, tetapi disunatkan kita membasuh keseluruhannya. Itulah di antara apa dia ni sunat-sunat wudu yang dapat kita sama-sama hayati pada pagi ini. Insya-Allah ada beberapa lagi, lebih kurang 10 lagi insya-Allah kita akan sambung dan kita bincangkan pada kuliah-kuliah yang akan datang insya-Allah. Jadi setakat itulah dahulu insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan bertemu kembali pada bulan Ramadan ini insya-Allah. Saya rasa tak silap saya kuliah saya ialah pada awal Ramadan, kuliah Zuhur. Insya-Allah begitu. Jadi setakat itulah dulu untuk pagi ini. Mudah-mudahan apa yang telah sama-sama kita peringati kembali tadi, untuk kita sama-sama amal, untuk kita tambahkan lagi pahala kita semasa kita mengambil wudu, dapat pahala. Lebih lagi bulan Ramadan nanti supaya pahala kita berganda-ganda dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tak tahu, kita tak tahu bila lagi kita dapat peluang-peluang macam ini. Maka peluang-peluang yang ada jangan tangguh, kerana ajal kita ini tak tahu bila. Tiba-tiba sampai ajal. Jadi kita dah
Kita tengok kita banyak lagi ketinggalan. Menyesallah pada tu. Waktu kata tak masa nak keluar napah daripada halkun tu, tengok Allah aku kurang. Banyak dah aku kurang. Situ. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang telah sama-sama kita hayati tadi akan memberi apa dia manfaat kepada kita untuk atau motivasi kepada kita untuk kita memperlebihkan lagi amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan birahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.